Tapi soalan saya tu skrin apa? Oh, screen. Ya Allah, ingatkan screen. Penyampaian berita dengan pengacara. Dapat pengacara dulu. Lepas tu baru penyampaian berita. Hari ni kita ada 3 kawasan Seletas Cuaca Panas hari ni. Satu dekat Maran. Behind the scene untuk kita dapatkan input-input daripada penyampai-penyampai dan korang boleh dapat juga tengok gerak kerja dekat studio. Mula-mula Ada ke kerja yang senang? SD tu apa bang? SD card ke apa? SD tu ialah studio director. Pembaca berita dengan penyampai berita. Kalau penyampaian, cara dia bercakap, dia adalah menyampaikan. Jom. Dia buat macam benda lain pula. Sensor. 1 minute. Studio standby. Ui, kuat pula. Itulah kak, mana sempat. Kak, jangan nyanyi tu. Tip down sikit. Okay, mak, tip up sikit. Studio standby. Okay. Kita ni lah nak bering weh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Sound A news on. Standby for first item pesara maut. Server B. Standby reader. Take reader Q. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Di Sarawak, seorang pesara kerajaan maut selepas kereta dipandunya merempuh sebatang tiang lampu di kilometer 2 Jalan Bau Lundu malam tadi. Take B Q. Ketua Polis Daerah Bau Pemangku Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata ketika kejadian mangsa Nyopas Rinak 61 tahun dalam perjalanan dari Pasar Bau ke Kampung Setinggang. Mangsa yang memandu seorang diri dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke bahu kiri jalan dan melanggar tiang lampu solar. Mangsa kemudian disahkan Standby for next, curi elektrik server A. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Standby for next, take reader Q. Sementara itu, kegiatan kecurian elektrik berulang di sebuah premis di Jalan Tondong di Bau Sarawak berjaya dibongkar syarikat Sesko Berhad. Sesko Kamera jangan goyang. baru ini. Premis berkenaan disyaki terlibat aktiviti perjudian dalam talian dengan berselindung di sebalik perniagaan kedai kopi 24 jam. Take A Q. Menurut kenyataan media Sarawak Energy, siasatan lanjut mendapati bekalan elektrik di premis tersebut telah beberapa kali diputuskan sebelum ini kerana penggunaan elektrik tanpa kebenaran. Aktiviti haram itu bagaimanapun masih diteruskan, membawa kepada operasi serbuan yang dijalankan pasukan teknikal Sesko dan pihak polis. Semasa serbuan, 2 individu ditahan ketika sedang cuba menyambung semula bekalan elektrik secara haram. Kes disiasat di bawah Seksyen Standby for next, banjir Kedah server B. Take reader Q. Perkembangan banjir di Kedah. Bilangan penduduk terjejas terus menunjukkan penurunan setakat pukul 11 pagi tadi. Take B Q. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, seramai 770 penduduk terjejas banjir daripada 216 keluarga masih berlindung di 5 PPS melibatkan 3 daerah. Mereka ditempatkan di PPS Dewan Rakasukan Tanah Merah, SK Air Putih dan SK Tunku Intan Syafinas. Standby for next, Zulkifli mahasiswa server A. 138 penduduk daripada 38 keluarga berlindung di sebuah PPS iaitu di SK Haji Idris Tajar. Manakala di Pokok Sena, 52 penduduk daripada 16 keluarga berlindung di Dewan Serbaguna Pokok Sena. Standby. Take reader Q. Generasi muda perlu diberi kefahaman tentang konsep wasatiyah agar tidak terpengaruh dengan agenda politik ekstrim yang berunsur hasutan dan Take A kebencian. Q. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliul Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, konsep itu menekankan pendekatan kesederhanaan, keseimbangan dan keadilan dalam setiap tindakan sekaligus menjadi asas keharmonian pelbagai kaum. Tegasnya, tujuan politik dalam Islam adalah untuk mewujudkan keharmonian seiring dengan konteks madani. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sesi wacana buku Dialog Politik Islam hasil karya Marwan Buhari Standby for next, Kulim Smart City server B. Hampir 200 peserta terdiri daripada para mahasiswa dan agensi yang berkaitan turut hadir pada sesi berkenaan. Standby for next, take reader Q. Majlis Perbandaran Kulim MPK menerima iktirafan Smart City Early Adopter 2025 daripada KPKT atas pelaksanaan pelan tindakan Bandar Pintar Mampan Kulim 2035. Take B Q.
Anugerah disampaikan oleh Timbalan Menteri KPKT Dato' Aiman Atira Sabu kepada Yang Tertua MPK Dato' M. Yusof di Putrajaya. MPK diiktiraf atas kejayaan dalam pentadbiran digital, ekonomi pintar, mobiliti lestari dan kelestarian alam sekitar selaras aspirasi Malaysia Madani. Sementara itu, Dato' Elmi menzahirkan penghargaan kepada warga MPK atas komitmen menjadikan Kulim Bandar Stand by for next, ChatGPT bunuh diri, server A. Anugerah sama turut diterima oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani, Majlis Perbandaran Kubang Pasu dan PBT Taman Perindustrian High-Tech Kulim. Stand by for next, Tech Reader Q. Lebih sejuta pengguna Next closing. chatbot AI menunjukkan kecenderungan untuk bunuh diri menurut data daripada OpenAI yang membangunkan Take A, Q. Dalam catatan blog yang diterbitkan pada Isnin lepas, syarikat AI itu menganggarkan kira-kira 0.15% atau 1.2 juta pengguna mempunyai perbualan yang merangkumi petunjuk jelas tentang perancangan atau niat membunuh diri. OpenAI melaporkan lebih 800 juta orang menggunakan ChatGPT setiap minggu. Syarikat itu juga menganggarkan kira-kira 600,000 pengguna mingguan aktif menunjukkan tanda-tanda kecemasan kesihatan mental. Sampai closing. Take Reader Q closing. Sekian Semasa 12 Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum. Absambi. Terima kasih semua. Okay guys, reader untuk Semasa 12 hari ini kita bersama dengan Kak Zahira Razi. Kita nak tanya, susah ke jadi penyampai berita? Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jadi penyampai berita, ada ke kerja yang senang? Rasanya kalau jadi baby pun susah. Sebab kita pun tak faham bahasa baby kan. Jadi saya rasa tak ada kerja yang mudah. Cuma kalau untuk menjadi penyampai berita ni, yang terbaiknya adalah kita faham isi kandungan berita yang kita nak sampaikan. Andai kata kita tak tahu berita tu sepenuhnya cerita dia pasal apa kan. Kan sekarang kita boleh check sumber dia daripada mana. Jadinya kita fahamkan konteks keseluruhan dan bila dalam berita tu dia akan jadi penyampaian yang mudah lah untuk orang faham. Itu satu. Kena rajin buat homework. Homework ni bukan bermakna awak kena panjang pula ya. Okeylah kita ringkaskan. Bukan maknanya awak kena tengok cara orang baca, nak kena nak study orang, nak kena tiru cara orang tu tak. Tapi kita belajar daripada cara penyampaian. Terutamanya kalau macam saya lah. Saya suka tengok berita dunia dulu-dulu. Saya suka arwah Pak Ngah, Farid Ismail. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa bersama saya Farid Ismail Emir dalam Dunia Jam 10 edisi Ahad 20 Disember 2015. Kami mulakan dengan perkembangan nahas kemalangan feri di Indonesia. 4 penumpang ditemui terapung di laut berdekatan lokasi kemalangan. Lepas tu yang terkini, saya sangat suka tengok Syarif Sarapudin kalau sampaikan berita. Melonjak ke tangga ke-34 daripada 139 negara. Kedudukan negara dalam IMD World Competitiveness Ranking turut meningkat ke tangga ke-23 berbanding 34 tahun lalu. Lepas tu saya belajar juga daripada Hazel Desmond. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Manila, Filipina bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Filipina adalah negara ASEAN kelima dilawati beliau selepas dilantik Perdana Menteri pada akhir tahun lalu. Kalau ni di RTM tau. Tapi guru saya yang paling banyak ajar saya berkenaan dengan penyampaian kalau dalam berita radio, Yoyo Ain Laina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Utama 1 Tengah Hari. Kumpulan pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech selamat tiba pada pukul 10 pagi tadi di KLIA. Ketibaan melalui penerbangan. Kalau dalam berita TV adalah arwah Mazil Luqman. Sekumpulan pelabur yang yakin dengan kestabilan politik Malaysia mengemukakan cadangan pelaburan 2.5 ribu juta ringgit. Inilah antara orang-orang yang banyak berjasa dengan saya. Tiba macam ucapan anugerah pula. Saya ada soalan satu lagi. Apa dia? Nak tanya lagi panjang. Apa dia? Tak dengar suara. Kak nak tanyalah kalau macam kan appear dekat TV, baca berita, tapi kita nak tahu juga apakah beza yang sangat ketara antara pembaca berita dengan penyampai berita. Contoh,
Kalau you baca, kita bagi sekian semasa 12. Contoh, kalau penyampaian, cara dia bercakap, dia adalah menyampaikan supaya orang tu dengar dan macam sedapnya dia baca. Oh gitu. Tak, dia kena pembaca ni kita hanya baca teks tu sahaja. Kalau penyampaian ni penyampai ni maknanya kita faham konteks berita yang kita nak sampaikan. Jadi maknanya kita bukan membaca semata-mata tapi kita pun faham berita tu. Bila kita faham, kita akan sampaikan ada emosi dalam suara, ada ekspresi muka. Gitu. Sekianlah untuk hari ini. Terima kasih Kak, saya tak tahu berapa minit. Thank you. Kan nak belanja nyanyi pula. Dari berjuta bintang yang terangi di malamku. Tak boleh, makin bagi makin panjang video ni. Trump mencerminkan komitmen Washington dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan ASEAN. Boleh standby, ada lebih kurang 3 minit. Perdagangan global. Apa kah? Oh. Not just in terms of dollars and cents, but also in terms of the technology. Satu bahan lagi. Okey. Pelbagai mesyuarat berprofil cuba tinggi turut window berlangsung termasuk sidang kemuncak ASEAN memudahkan lebih kurang PPMKS dan yang lain untuk minit tengah. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia. Okey, tengah montaj, standby anytime. Bertindak dengan berhemah berunding mempertahankan kelangsungan perniagaan, pasaran ekspor dan maruah negara menerusi perjanjian timbal balas Malaysia Amerika Syarikat. Antara fokus di Dewan Rakyat hari ini. Untuk perinciannya, kita langsung ke lobi Parlimen bersama Fauzura. Q Parlimen. Silakan Fauzura. Apa saya satu? Baik, kerajaan bertindak dengan berhemah, berunding mempertahankan kelangsungan perniagaan, pasaran ekspor dan maruah negara menerusi perjanjian timbal balas Malaysia Amerika Syarikat. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan dalam perjanjian berkenaan Malaysia berpegang teguh prinsip berkecuali dengan memastikan kepentingan dan kedaulatan negara. Dia berkata Malaysia tetap perlu berunding dengan Amerika walaupun berdepan tekanan tarif unilateral demi kepentingan ekonomi dan negara. Ini pasaran yang penting buat Malaysia. Mau tidak mau, kita perlu bangkit mempertahankan akses kepada pasaran ini walaupun berhadapan dengan tekanan tarif timbal balas bersifat unilateral oleh kerajaan Amerika Syarikat. Kita tiada pilihan tetapi untuk berunding demi kepentingan negara dan ekonomi kita. Dan sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita tidak memberi alasan dan mencari salah. Tetapi kita terus bertindak pantas dengan penuh khemah dan bijaksana. Bangkit berunding untuk mempertahankan kelangsungan perniagaan, melindungi punca pendapatan rakyat, mengekalkan pasaran ekspor kita dan mempertahankan maruah negara. Q Parlimen. Jumlah ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat berjumlah 166.38 bilion bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Tengku Zafrul berkata demikian pada sesi kenyataan menteri mengenai perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia Amerika di Parlimen. Pelaksanaan Indeks Inovasi Malaysia MII yang bakal dilancar bulan depan akan menjadi mekanisme penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Inisiatif ini akan diguna bagi menilai, membanding dan mempertingkatkan keupayaan inovasi di peringkat negeri secara menyeluruh dan inklusif. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Yusof Afdal memberitahu kerajaan akan menggalakkan setiap negeri merangka strategik inovasi masing-masing dengan mengambil kira kekuatan, kelemahan serta peluang sedia ada. Upsound. Strategi tersebut perlu disasarkan, diselaraskan dengan matlamat pembangunan negara agar lebih holistik dan bersepadu. MII akan turut digunakan sebagai mekanisme petanda aras untuk membandingkan ekosistem inovasi antara negeri, menilai keberkesanan dasar serta menarik pelaburan baru.
Fokus diberikan kepada pembangunan pendidikan, kesediaan tenaga kerja serta pembinaan bakat dalam bidang STEM dan TVET. Q Parlimen. Beliau menjawab soalan di Parlimen Sungai Siput Kesavan Subramaniam di Dewan Rakyat. Laporan MII akan diterbitkan secara diri tahunan. Sementara itu, jumlah pengeluaran yang direkodkan menerusi projek modul penggiliran tanaman di Perda Food Valley tahun ini hingga September meningkat 7,131 tan berbanding lebih 5,000 tan tahun lalu. Projek itu hasil kerjasama antara Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang bersama Kemajuan Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Pertanian. Absal. DOA turut melaksanakan pendekatan lain bagi menggalakkan amalan penggiliran tanaman melalui program demonstrasi ladang dan latihan teknikal. Program ini bertujuan memberi panduan kepada petani pelaksanaan penggiliran tanaman dan juga apakah tanaman-tanaman yang sesuai untuk digilirkan hidup. PKPM akan memberi galakan kepada mereka yang nak mengusahkan tanaman giliran jikalau ada tempat yang sesuai, dan nasihat akan diberikan oleh Department of Agriculture atau DOA. Q Parlimen. Beliau menjawab soalan Wakil Pasir Salak Jamaluddin Yahya. Dan seterusnya, Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO, Badan Kebajikan serta pempengaruh yang mahu menghulurkan bantuan kepada golongan gelandangan di Ibu Negara disaran untuk berdaftar dan berkolaboratif dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata, langkah itu penting bagi memastikan aktiviti penagihan makanan dan bantuan dijalankan secara tersusun tanpa menjejaskan imej Kuala Lumpur. Justru sekiranya masih terdapat pihak yang mungkin berdegil, yang berhormat, kita dah banyak kali bagi saranan, bagi nasihat, tapi kalau tak nak dengar juga dan akhirnya mencemarkan Kuala Lumpur khususnya bandaraya kita, maka DBKL tidak akan teragak-agak untuk mungkin dah tiba masanya untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas dan sewajarnya bagi menjagalah kebersihan, keselamatan juga imej dan maruah Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Q Parlimen. Jelas beliau di BKL telah menetapkan 3 lokasi untuk tujuan berkenaan. Lokasi terbabit ialah Anjung Kembara Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Pusat Hikmat Gelandangan Medan Tuanku dan Pusat Pembelajaran Komuniti Chowkit. Dan akhirnya, Kebajikan dan Pembangunan Profesional Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA di seluruh negara terus menjadi keutamaan kerajaan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menjalin kerjasama strategik dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bagi memperkenalkan elemen AI dalam latihan guru KAFA. JAKIM turut bekerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia bagi memperkasa pendidikan bagi murid berkeperluan khas. Ini menunjukkan bahawa satu untuk meningkatkan bukan hanya merujuk kepada peruntukan ataupun kenaikan, tetapi juga dari sudut keseluruhan. Bermula daripada 1990 lagi, kita nampak kenaikan pada masa ke semasa. Malahan kerajaan telah juga menaikkan sehingga ini disebut RM1,100, tetapi jika dimasukkan lagi perkeso dan KWSP, ianya melebihi daripada jumlah tersebut. Ingin saya kongsikan juga, sebenarnya ada juga komponen yang daripada negeri. Kita lihat negeri-negeri, ada negeri-negeri yang telah pun memberikan peruntukan untuk menyokong dan membantu menambah peruntukan yang ada di peringkat persekutuan. Q Parlimen. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Buntar Muhammad Misbahul Munir di Dewan Rakyat. Baik, Parlimen berhenti rehat seketika dan sekian dahulu berita Parlimen untuk setakat ini. Kembali bersama dengan Ifah di Angkasa Putih. Silakan. Baik, terima kasih Fazira. Taken, thank you. Terima kasih. Sama sekali diucapkan tahniah kepada semua warga.
Up sound A, nice on. Stand by for first item, Perak Mak Kemalangan. Server B, stand by reader. Take reader Q. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sang Samsudin. Seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandunya merempuh sebuah lori 3 tan di Jalan Air Putih Kamunting pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.58 pagi, kereta jenis Proton Roja itu dipercayai melanggar bahagian belakang lori yang sedang menjalankan kerja-kerja pembaikan jalan di laluan kanan. Take B, Q. Pemangku penolong pengarah operasi JBPM Perak, Syazlin Muhammad Hanafiah berkata, mangsa lelaki berusia 38 tahun tersepit di tempat duduk pemandu sebelum jaya dikeluarkan menggunakan peralatan hidrolik. Manapun mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas KKM. Stand by for next, CD ASEAN Berjaya, server A. Operasi tamat sepenuhnya pukul 12.05 tengah hari. Stand by for next, take reader Q. Malaysia berjaya memanfaatkan sidang kemuncak ASEAN ke-47 secara optimum, mengukuhkan kedudukannya sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Kejayaan itu dicapai melalui pemeterainya Perjanjian Perdagangan Timbal Balas Malaysia Amerika Syarikat AS. Take A, sound first, apa kak? Perdagangan timbal balik Amerika Syarikat HAB Melayu, HUB Inggeris. Untuk ekspor semiconductor. Dan ini kalau kita boleh lihat jumlahnya lebih kurang 180 bilion ringgit setahun. Dan pada masa yang sama kita dapat menarik FDI Amerika Syarikat bernilai abang saya Malaysia tau. Tiba saya putus asa kadang dengan pelan industri baru. Q. Katanya lagi, penganjuran sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2025 juga telah memperkukuh stand by for next, dosen pengeluar IHP berjaya menarik komitmen FDI keseluruhan mencecah 150 bilion. Stand by for next, take reader Q. Indeks harga pengeluar IHPR Malaysia yang mengukur perubahan harga di peringkat pengeluar menurun 0.8% pada September 2025 berbanding penurunan 2.8% pada bulan sebelumnya. Take B, Q. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan penurunan itu disebabkan oleh prestasi lemah sektor pembuatan yang susut 2.1%. Ia sekaligus memberi kesan kepada keseluruhan indeks. Penurunan ini terutamanya dipengaruhi oleh subindeks pembuatan kop dan produk petroleum bertapis serta pembuatan komputer, produk elektronik dan optikal. Jelas beliau antara sektor yang menunjukkan peningkatan termasuk sektor pertanian, perhutanan dan perikanan yang meningkat 7.8% berbanding bulan sebelumnya. Stand by for next, Selangor Seni Telupuk. Kenaikan dalam subindeks penanaman tanaman kekal yang melonjak 11.7%. Stand by for next, take reader Q. Selangor sedang giat menjalankan kajian dan dokumentasi bagi mewartakan seni fabrik Telepuk sebagai warisan seni tekstil rasmi negeri. Seni tradisional berasaskan benang emas itu menjadi antara elemen penting dalam kebudayaan istana dan adat Melayu Selangor. Take A, Q. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif kata proses pewartaan memerlukan kajian dalam serta dokumentasi terperinci sebelum diangkat sebagai warisan yang diiktiraf. Ia dijangka akan dimuktamad tahun depan. Beliau ditemui selepas merasmikan simposium antarabangsa komunikasi warisan bertemakan khazanah warisan cerminan peradaban bangsa di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dalam pada itu, Datuk Seri Amiruddin menambah penggunaan elemen seni tekstil warisan itu turut ditonjolkan ketika istiadat persandingan pasangan Diraja Selangor, Raja Muda Selangor Tunku Amir Shah dan Yang Mulia Datin Paduka Seri Afzal Fahimi Abdul Aziz. Stand for next, take reader Q. Johor muncul sebagai negeri pertama diiktiraf selepas 16 PBT mencapai sekurang-kurangnya tahap 1 dalam penarafan Bandar Pintar Malaysia. Take B, Q. Exco Negeri Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur kata pencapaian itu menempatkan Johor di landasan mencapai blueprint Bandar Pintar 2030 5 tahun lebih awal. Pengiktirafan disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Perancang Bandar Sedunia dan NPC 2025 di Putrajaya. Tahun lalu 7 next, stand by for closing. Pengiktirafan awal sebagai bandar pintar, manakala 8 lagi PBT menyertai senarai tersebut tahun ini. Okay, stand by. Take reader Q closing. Sekian semasa 3 Malaysia Madani, rakyat di Santuni. Assalamualaikum. Up sound A.
Terima kasih semua. Penyampai berita untuk semasa 3 dan 4 kita ada Abang Sahi. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Kita jumpa lagi. Sahi ke Sahi? Okey. Satu soalan yang ni, commercial name nama Sahi lah. Kalau ikut IC dia ada K. Sahi. Tapi kalau dalam betulnya Sin Khoya Sahi. Itu family banyak panggil lah. Tapi kalau nama commercial, nama daripada kat sekolah, college semua orang panggil Sahi je lah. Kawan-kawan semua Sahi. Family members panggil Sin Khoya. Sin Khoya. Okey. Sedikit story lah di sebalik macam mana abang memulakan pengembaraan dalam dunia penyampaian berita. Macam mana? Okey. Pada tahun 2018 datang RTM untuk audition. Buat apa ni? Penyampaian berita dengan pengacara. Dapat pengacara dulu. Lepas tu baru penyampai berita. Start tahun bila? Start masuk end of 2018 dah start bekerja kat RTM. Mengacara dulu program, lepas tu buat program. Lepas tu berita tahun 2021 ke 2020 macam tu lah. Alright, sedikit pengenalan untuk jejaka handsome yang ada peminat ramai ya. Gadis di luar sana. Single ke available? Tak available. Tak available. Single ke available? Tak available. Okay, bang, selamat bersiaran. Off the comment. Jumlah kita sambung semasa 4. Tadi semasa 3, semasa 12. Semasa 3, semasa 4. Lepas tu mat. Oh, kita tengah hari buat kat tadi. Tapi tu ASD. Selain apa tu? SD. Begitu. Yuk kita mulakan. Abang kita. Tenang je tengok dia. Saya nampak tenang tapi dalam ada weh. Hati dudap-dudap. Penerangan juga parah di tangan dan kepala. Telah siap punca kejadian disyaki akibat perselisihan faham yang sudah lama berlaku. Abang saya 10 kan? 10. Betul. Oh lah tadi kan dia baca. 14 di sana. 14 di mana? Malaysia Tonight. Oh, September. My birthday month. Ada September 2020. Oh, you ingat terus. Abang saya bila birthday? 10/3 19. Ui, super duper senior. Tapi dia nampak muda pada kita. Power. Kita? Saya lah. Okay, ni saya punya SA. Kak. Kita tak tunjuk muka. Ni abang switcher kita. Tu technical producer. Ni abang cikgu. Cikgu seorang lagi. Semualah cikgu. Dok bang semasa hari ni. Masih bang. Ringkas padat dah faham. Mahkamah Magistrate Pasir Putih Kelantan membenarkan permohonan reman 7 hari terhadap seorang penuri getah berusia 54 tahun. Awak. Oh. Ia bagi membantu siasatan kes. Tetap sehingga menyebabkan keseroan parah. Seorang lelaki di kampung Gongkulim, Pasir Putih. Standby studio. Episode A, news on. Standby for first item, Kelantan Tetak, server B, standby reader. Take reader Q. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Samsudin. Mahkamah Magistrate Pasir Putih Kelantan membenarkan permohonan reman 7 hari terhadap seorang penuri getah berusia 54 tahun. Ia bagi bantu siasatan kes Tetak sehingga menyebabkan kecederaan parah terhadap seorang lelaki di kampung Gongkulim, Pasir Putih semalam. Take B, Q. Suspek direman bermula hari ini hingga 4 November. Siasatan jalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan parah menggunakan senjata. Terdahulu suspek tiba di pekarangan Mahkamah Pasir Putih pada 9.20 pagi dengan memakai pakaian lokap warna ungu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Superintendent Zaizul Zakaria berkata, standby for next, bomber ready. Mengalami cedera parah di tangan dan kepala. Jelasnya punca kejadian disyaki akibat perselisihan faham yang sudah lama berlaku. Standby for next. Take reader Q.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu akan melumpuhkan terhadap 460 kawasan berisiko banjir di seluruh negeri itu pada monsun Timur Laut NTL tahun ini. Fokus turut diberi kepada 43 lokasi berisiko air pasang dan 22 kepala air. Take A, Q. Penolong Pengarah Operasi JBPM Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Basri Kamarazaman berkata, selain penugasan berkaitan banjir, pihaknya juga kini sedang bekerjasama rapat dengan Jabatan Mineral dan Geosains mengenal pasti lokasi yang sering berlakunya tanah runtuh. Langkah itu penting bagi memastikan kesiapsiagaan 1,083 pegawai dan anggota berada pada tahap terbaik untuk menangani sebarang kejadian. Sebanyak 43 aset marine digerakkan termasuk Standby for next, Turki Quick. dan 34 aset darat. Berdasarkan ramalan dikeluarkan Met Malaysia, Terengganu dijangka dilanda banjir pada pertengahan atau akhir bulan depan dengan 5 hingga 7 luruan monsun berlaku. Next Turki Quick, Super B, take reader Q. Gempa bumi di Turki, angka penduduk yang cedera meningkat pada 26 orang akibat gegaran dengan kekuatan 6.1 magnitud di wilayah Balik Kesir Isnin lalu. Take B, Q. Menurut Menteri Kesihatan, Kemal Menisoglu memaklumkan kecederaan itu kebanyakannya berpunca daripada situasi panik dan orang ramai yang melompat dari tempat tinggi. Semua mangsa yang cedera telah menerima rawatan di hospital dan dibenarkan pulang. Dalam insiden berkenaan, 4 bangunan turut runtuh. 100 kontena perumahan sementara telah dihantar ke kawasan berkenaan. Balik Kesir turut menerima dana sokongan kecemasan sebanyak $596,000 Amerika bagi usaha bantuan. Gegaran gempa turut dirasai di wilayah berhampiran termasuk Istanbul, Bursa dan Izmir. Penerbangan di lapangan terbang Istanbul dan lapangan terbang Standby for next, tenis Nori Kejutan, Server A. Pemeriksaan landasan dijalankan. Right. Take reader Q. Sedikit perkembangan sukan, wakil Britain Cameron Norrie mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan pemain ranking pertama dunia Carlos Alcaraz di pusingan kedua tenis Masters Paris. Take A, Q. Pada aksi tersebut, Norrie yang berada di kedudukan ke-31 dunia menang 4-6, 6-3 dan 6-4. Terdahulu pemain berusia 30 tahun itu cemerlang apabila menyamakan 4 daripada 5 mata break. Norrie juga lebih konsisten apabila meraih 79% mata pada servis pertama berbanding 64% dicatatkan Alcaraz. Ini juga adalah kemenangan pertama Norrie ke atas pemain ranking tertinggi dunia. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, pemain Amerika Syarikat Ben Shelton mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan wakil Itali Flavio Cobolli. Next, standby for closing. Take reader Q closing. Sekian semasa 4, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum. Up sound B. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Syukur. Okey, kita pergi Met Malaysia pula. Oh, sebab dia orang post tanpa disuruh, guys. Okay. Memang nak duduk ke? Memang nak duduk ke apa? Okay. Santai betul. Oh, best je. Okay. Wani pernah tersyasyu masa live tak? Pernah, banyak kali. Bukan setakat tersasul. Rasa macam tengah-tengah live duduk fikir macam-macam kepala, keluar lain, dalam kepala lain. Itu biasa. So macam mana you handle situasi live tu? Kita just redah je. Oh, ni screen apa? Ni screen apa? Alamak, kita tak ingat. Kadang-kadang takut terlupa. Takut fakta berbeza kan. Macam kita dah dalam kepala dah ada, tiba-tiba tengok peta kita tahu tempat mana kan. Lepas tu bila nak keluar tu kat mulut tu, dia terkeluar daerah lain. So kita tulislah siap-siap supaya tak silap. Oh, faham. Tapi soalan saya tu screen apa? Oh, screen. Ya Allah, ingatkan screen. Ya Allah. Ini adalah okey, inilah status. Sekejap. Okey. Orang rasa panas kan. Banyak kan. Wah. Macam itulah. Okey. Hari ni kita ada 3 kawasan status cuaca panas hari ni.
satu dekat Maran, Bentong dengan Tangkak. Serta cuaca panas ni suhu dia lebih kurang 35 ke 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Okey. 3 darjah Celsius. Okey, boleh cerita sikit preparation dan apa yang perlu dibuat untuk menjadi seorang penyampai cuaca? Nah, ambil mic ni. Jenuh lah duk kejar dia. Preparation. Okey, preparation. Macam biasa, sampai kita touch up dulu, make up dulu, bagi lawa-lawa sikit. Berapa lama? Saya make up 10 minit. Pakai sekejap je. Lepas tu tengok-tengok radar, tengok-tengok cuaca, bincang-bincang sikit. Okey lah, dalam setengah jam macam tu dah boleh settle. Okay, lagi preparation selain pada make up, mesti ada info-info perlu di-study ke apa? Yes, tengok radar, tengok satellite, tengok sinoptik angin semua. Sebab kadang kita sampai-sampai nak tahu weather macam mana kan, petang nanti macam mana. Mungkin model bagi cuaca kat sini, tapi kita jangan percaya 100% pada model. Kita kena check dengan angin, dengan chart-chart lain. And then kena tanya pendapat chief forecaster dan juga forecaster yang lain. And then kita double check semualah. Baik. Paling soalan ada apa-apa pesanan untuk orang yang nak jadi forecaster ke adik-adik yang tengok bestnya baca cuaca, tapi macam mana nak apply, macam mana apa kriteria dia perlukan untuk menjadi seorang penyampai cuaca? Okey. Tak ada duduk diam. Okey, untuk jadi seorang pegawai meteorologi, anda perlu ada degree in maths, fizik, oceanography ataupun geofizik. Okey. So masuk sini kita akan kursus tahun sebagai pegawai, and then yang terpilih akan jadi penyampai lah. Tapi jangan risau sebab saya pun bukan seorang yang extrovert. Okay. Saya asalnya memang sangat-sangat menggeletar, tak boleh hadap skrin, tak boleh hadap orang. Sekarang dah bertahun. Okey, saya memang tak boleh nak bercakap depan orang. Tapi kita kena simpan kat dalam diri. Okey, ini adalah satu benda yang aku like. So kita kena untuk kita hadapi, untuk kita orang kata macam mana? Atasi kita punya ketakutan tu, kita kena redah. So inilah salah satu cara untuk saya redah saya punya ketakutan. Biasa orang introvert dia boleh nyanyi sikit. Allahu Akbar. Janganlah, mohon jangan. Kita nak live dah. Okay. Thank you. Kita nak live dah berita wilayah, so jom. Bang, nak interview bang? Tak nak? Bang, ni yang bagian cameraman kita. Bang, patut orang Muna mandi kulu kili, jangan lupa tengok cuaca. Loading je. Macam kata ritma belakang dia macam kena tak kena. Asal boleh, patut asal boleh. Okay, happy on air. Hello? Okay. Ni angkat tangan Okay, alright. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Thank you. Alright. 5.10 kat Baiklah, kita sini status cuaca panas ini terdapat tiga kawasan. Saya tak pernah tengok ini. Berada di tahap berjaga-jaga, iaitu dengan suhu harian maksimum sekitar 35 hingga 37 lawa guys. Tengok guys. Dan kawasan kawasan Maran dan juga Bentong di negeri Pahang. Biasakan kala lain. Dan ini untuk cuaca panas lah. Dan juga Bentong di negeri Pahang serta di bahagian Tangkak di negeri Johor. Oleh itu ramai dinasihatkan supaya minum air secukupnya agar kekal terhidrat. Minum air secukupnya. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej bagaimana di sekitar negeri ini yang Sarawak, biasa. di mana hujan dilihat berlaku menyebabkan bahagian sebahagian kawal dan juga pelaman di negeri Sabah dan tidak dilihat berlaku menyebabkan bahagian limbah. Assalamualaikum.
Nampak? Mengah. What happened ah? Ni kena peace dulu. Dah tak pilih aku balik dah. Okay guys, so aku harap untuk vlog kali ni korang ada dapat input yang berguna, especially kepada korang yang nak tengok bagaimana keadaan di sebalik siaran untuk serta-serta konten di TV dan juga behind the scene, untuk kita dapatkan input-input daripada penyampai-penyampai, dan korang boleh dapat juga tengok gerak kerja dekat studio. Okay, jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next content. Assalamualaikum. Gerak dulu. Ciao. Jom. Ni lah Made Malaysia. Itu dia. Okay, gerak dulu. Papa Roger. Ciao. Ni Abang Din, macam mana nak jadi SDM Caliber? Mula-mula ada minat satu. Lepas tu dah ada minat, kena ada satu keyakinan dengan gelong-gelong sikit. Baru dia jadi. SD tu apa bang? SD card ke apa? SD tu ialah studio director. Dia ni macam kalau dalam kita naik kapal di kapten lah. Orang lain tak boleh dengar cakap dan arahan kapten kapal. SD lah tu. Kalau tak dengar cakap, sepak aja sekali. Saya tak cakap. Saya tak cakap.